Selamat sejahtera kepada Prof. Taib dan rakan-rakan. Saya, Kirtana Sivalingam dan rakan-rakan sekumpulan saya akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Isu dan Cabaran Etika Profesional dalam Bidang Kedoktoran dan Guaman. Selamat sejahtera, saya Prasanna Anak Perempuan Balan. Dapat dua objektif kajian, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti isu etika profesional di bidang kedoktoran dan guaman, dan untuk mengenal pasti cabaran etika profesional di bidang kedoktoran dan guaman. Salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Saya Kalaywani Rengganagan. Antara kaedah kajian yang kita rujuk adalah perpustakaan, surat khabar dan sumber internet. Melalui sumber internet, kami melayari laman sesawang sebagai rujukan. Sumber-sumber yang seperti buku ilmiah, majalah, khabar akan membantu dalam kajian ini. Selamat sejahtera, saya Jiwadarshini Satyawilu. Pertamanya, kadar kecuaian. Kadar kecuaian merupakan salah satu isu serius dalam etika profesional kedoktoran. Kadar kecuaian ini sangat tinggi. Kecuaian yang dibuat oleh doktor yang tidak bertanggungjawab ini boleh membawa kepada ketidakupayaan dan kematian para pesakit. Tafsiran yang tidak betul dan memberi rawatan yang silap merupakan kesilapan yang ketara dibuat oleh para doktor. Lagipun, doktor perlulah bekerja mengikut kemampuan dan kelayakan mereka. Contohnya, doktor praktikal tidak dibenarkan untuk membuat pembedaan kepada para pesakit, tetapi doktor yang tidak bertanggungjawab akan membenarkan doktor praktikal untuk membuat pembedaan kepada pesakit dan ia akan membawa kepada kematian pesakit tersebut. Jadi, jelaslah kadar kecuaian merupakan isu serius dalam etika profesional kedoktoran. Seterusnya, bukan semua rawatan yang diberikan oleh para doktor diterima oleh masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan oleh faktor pengaruh agama dan budaya masing-masing. Masyarakat yang tidak menerima rawatan ini akan mengabaikan dan menolak rawatan. Contohnya, teknologi bayi tabung yang memindahkan zigot ke rahim ibu pengantin. Teknologi ini merupakan alternatif kepada perempuan yang mengalami gangguan reproduksi. Beberapa pihak akan menolak teknologi ini kerana dianggap sebagai bertentangan dengan akhlak dan prinsip moral masing-masing. Walau bagaimanapun, usaha ini patut dihargai oleh setiap masyarakat Malaysia. Jadi, penerimaan rawatan ini bergantung kepada pasangan suami isteri. Dalam amalan perubatan, seorang doktor hanya boleh menjalankan rawatan ke atas pesakit sekiranya pesakit tersebut memberi keizinannya. Dalam hal ini adalah menjadi satu amalan di hospital-hospital untuk menyediakan borang keizinan bagi ditandatangani oleh pesakit sebelum menjalani prosedur-prosedur tertentu seperti pembedahan. Hasil kajian mendapati bahawa seorang doktor bernama Dr. Jane Sheikh, 62 tahun, membuang ovari kiri pesakitnya semasa menjalankan pembedahan ke atasnya. Pesakit itu mendakwa bahawa beliau menandatangani borang keizinan yang kosong untuk pembedahan itu. Pesakit itu hanya mendapat tahu 8 bulan kemudian tentang ovari kirinya dibuang apabila diperiksa oleh doktor yang lain. Oleh itu, Majlis Perubatan Singapura telah mengambil tindakan bahawa Dr. Jane Sheikh tidak boleh berkhidmat selama 8 bulan. Selain daripada isu ini, kajian juga mendapati seorang doktor ditangkap kerana membuka premis klinik tanpa tiada lesen amalan tahunan adalah salah satu isu dalam etika profesional kedoktoran. Ini demikian, setiap doktor di Malaysia wajib berdaftar di bawah Akta Perubatan
1971. Ini boleh mengawal selia amalan yang baik di kalangan bidang kedokteran atau perubatan. Melalui akta ini, isu etika dalam bidang kedokteran akan mengurangkan. Nama saya Muhammad Ridwan bin Mat Yusof. Seorang doktor yang tula kerana hilang kawalan perasaan ketika kerja adalah salah satu isu yang didapati. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengendalikan isu ini dengan pantas dan sewajarnya. Isu dalam profesional peguam termasuk kelayakan akademik dalam bidang syariah bagi peguam syar'i. Oleh itu, peguam syar'i dapat membantu hakim syar'i dalam menyelesaikan kes-kes syariah dengan adil dan saksamana. Isu etika profesional peguam termasuk mengenakan yuran yang melampau kepada pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan mereka. Oleh itu, Peguam Syari Selangor telah mengeluarkan perintah untuk menggantung sijil amalan guaman dan diberi amaran. Kajian menyatakan bahawa seorang peguam menawarkan diri bagi mengelola kes guru dihina. Ini memberikan pengajaran kepada masyarakat bahawa seorang guru haruslah dimuliakan kedudukannya sebagai seorang pendidik yang mencurahkan ilmu dan juga etika profesional seorang peguam ini. Rumusan dan cadangan. Etika merupakan satu panduan kepada individu dan masyarakat untuk membina, meningkat dan mempertahankan integriti, kejujuran dan maruah dalam menjalankan tugasan profesional masing-masing. Perubatan moden berkembang dengan begitu pesat di Malaysia dengan wujudnya pelbagai kaedah rawatan terkini yang telah diperkenalkan untuk merawat pesakit dan merupakan kaedah yang paling berkesan. Bidang guaman juga semakin hari semakin maju dan memainkan peranan penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia melalui undang-undang. Oleh itu, etika profesional kedua-dua amatlah penting untuk dipatuhi. Sebagai warga negara, kita harus menghargai jasa mereka dengan memahati profesional mereka. Sekian, terima kasih.